Rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokrasi, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Kesetiaan kepada raja dan negara. keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, Kedaulatan undang-undang. kesopanan dan kesusilaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengetua Cik Musa bin Muhammad Yusof, rakan-rakan penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor, guru-guru, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah dengan limpah dan kurnianya pada hari ini dapat kita menyambung semula sesi persekolahan tahun 2021 yang telah terhenti pada bulan Mac yang lalu disebabkan pandemik COVID-19 yang amat membimbangkan pada ketika itu. Lembah Kelang yang merangkumi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sekarang berada di dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula pada 1 Oktober yang lalu. Justru itu, pada hari ini, murid-murid tingkatan 3 dan 4 mula hadir ke sekolah secara penggiliran di samping murid tingkatan 5 yang telah pun mula bersekolah pada 18 Oktober yang lalu. Murid peralihan tingkatan 1 dan 2 akan menyusul nanti pada 8 November. Sehingga itu, mereka akan meneruskan PDPR di kediaman masing-masing. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengalu-alukan kehadiran murid-murid tingkatan 3, 4 dan 5 yang hadir ke sekolah pada hari ini. Saya berharap murid-murid akan lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah bersemuka dengan guru-guru bagi menampung pembelajaran anda dalam situasi yang lebih baik. Setelah berbulan-bulan, murid-murid menjalani PDPR di rumah masing-masing dengan pelbagai kekangan. Tambahan pula, semua murid SMK Taman Konot telah selesai menerima 2 dos suntikan vaksin beberapa minggu yang lepas. Kita bernasib baik kerana sekolah kita telah dipilih oleh Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu sebagai pusat penerimaan vaksin bagi murid-murid sekolah. Ini sedikit sebanyak dapat mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada semua murid SMK Taman Konot. Harapan saya semua murid dapat terus hadir ke sekolah sehingga hujung tahun ini, terutamanya murid-murid tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada bulan Mac 2022 nanti. Saya juga ingin mengingatkan semua murid untuk sentiasa mematuhi dan mengamalkan SOP, tidak kira berada di mana. Mesti sentiasa memakai pelitup muka dan menjaga jarak sosial di antara satu sama lain. Sentiasa membasuh tangan sama ada menggunakan air atau sabun ataupun menggunakan hand sanitizer.
Murid-murid tidak boleh hadir ke sekolah jika bergejala seperti contoh demam ataupun batuk atau mempunyai kontak rapat dengan mereka yang positif COVID-19. Bagi menghadkan pergerakan, murid-murid juga digalakkan untuk membawa bekalan makanan dari rumah. Murid-murid masih perlu makan di kelas pada waktu rehat untuk mengelakkan murid-murid berkumpul sesama sendiri. Murid-murid yang dikasihi sekalian, akhirnya saya sekali lagi berharap agar murid-murid mengambil peluang hadir bersemuka ke sekolah dengan belajar bersungguh-sungguh untuk memastikan sukatan pelajaran yang sepatutnya dipelajari pada tahun ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan seterusnya tidak ketinggalan untuk meneruskan sesi persekolahan yang seterusnya pada tahun hadapan. Murid-murid tingkatan 5 perlu tekun dan fokus membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM pada Mac nanti. Jangan sia-siakan masa dan peluang yang ada untuk menimba seberapa banyak ilmu daripada guru-guru kamu. Buktikan kepada semua bahawa anda semua mampu mencatat keputusan yang cemerlang walaupun dalam keadaan negara kita dilanda pandemik COVID-19. Semoga kita semua dapat mengharungi cabaran ini bersama-sama dan sama-sama berdoa agar pandemik COVID-19 ini segera berakhir supaya kehidupan dapat diteruskan seperti biasa. Ingat, kita masih belum menang. Lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Pembahagian kelas. KPM telah mengarahkan untuk pengoperasian semula sekolah dengan mengurangkan bilangan murid di dalam kelas. Hanya 50% murid dibenarkan hadir ke sekolah dan 50% lagi akan membuat PDPR di rumah secara bergila-gila. Oleh itu, sekolah telah membahagikan murid mengikut senarai nama kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A akan hadir ke sekolah pada minggu 1 dan minggu ketiga, manakala kumpulan B akan hadir ke sekolah pada minggu kedua dan minggu keempat. Ini adalah kedudukan murid kumpulan A dan ini pula adalah kedudukan murid kumpulan B semasa di dalam kelas. Murid dilarang untuk menukar kumpulan yang telah ditetapkan, menukar kedudukan di dalam kelas dan mengalihkan meja dan kerusi yang telah disusun. SOP masuk sekolah. Murid hanya dibenarkan melalui pintu A dan pintu B untuk masuk ke sekolah dengan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Murid wajib mengambil suhu dan juga memakai cecair sanitasi yang telah disediakan. Suhu yang telah diambil perlu dituliskan di dalam fail suhu di dalam kelas masing-masing. Laluan pergerakan masuk ke kelas. Untuk tingkatan 5, murid akan lalu di laluan sebelah kafe SMKTC dan melalui laluan di sebelah dalam kantin terus ke bahagian belakang kantin menghala ke tangga A. Murid yang datang awal sebelum dibenarkan naik ke kelas perlu menunggu di kawasan kantin sahaja.
Murid tidak dibenarkan bergerak dan berjalan ke tempat lain sehingga cikgu subjek waktu pertama menjemput murid naik ke kelas. Murid perlu beratur sebelum masuk ke kelas dengan mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. Murid wajib mensanitasi tangan apabila masuk ke kelas. Sanitasi tangan akan disediakan di setiap kelas. Pelekat nama murid telah ditampal pada bahagian atas meja dan juga di bahagian kerusi. Murid dilarang menukar tempat duduk tanpa kebenaran guru tingkatan. Murid perlu sentiasa memakai pelitup separuh muka semasa di dalam kelas. Murid yang ada batuk dan sesama diwajibkan memakai pelitup separuh muka. Proses pembelajaran dan pemudaharaan yang dijalankan wajib mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. SOP basuh tangan. Murid perlu sentiasa mengamalkan kebersihan dengan mencuci tangan mengikut cara yang betul. Pihak sekolah telah menyediakan sinki di setiap aras kelas masing-masing. Oleh itu, murid tidak perlu pergi ke tandas untuk membasuh tangan. SOP masuk tandas. Bagi murid yang ingin ke tandas, mereka akan memakai pas kebenaran ke tandas yang digantung di hadapan kelas. Murid wajib menggunakan laluan khas yang telah ditetapkan untuk ke tandas. Apabila murid sampai ke tandas, murid perlu menggantung pas di tempat yang telah disediakan di luar tandas. Hanya 5 murid sahaja dibenarkan berada di dalam tandas pada satu masa dan murid wajib mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. SOP masuk tandas tertakluk kepada semua murid. SOP kantin sekolah. Murid tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Pihak kantin akan mengambil pesanan makanan dari kelas menggunakan borang pesanan makanan. Ketua kelas akan turun ke kantin pada waktu rehat untuk mengambil makanan yang sudah dipesan. SOP di bilik isolasi.
Murid yang mempunyai gejala-gejala seperti batuk, selsema dan suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius akan ditempatkan di bilik isolasi. Bilik isolasi adalah tempat murid menunggu penjaga datang untuk membawa murid pulang ke rumah. Hanya 2 orang murid sahaja yang bergejala dibenarkan berada di dalam bilik isolasi dalam satu masa. Murid yang mempunyai simptom akan diuji dengan menggunakan ujian kendiri COVID-19 jika mendapat kebenaran ibu bapa. SOP di bengkel dan makmal. Semua bengkel dan makmal perlu menyediakan cecair sanitasi untuk kegunaan murid dan guru. Pembantu makmal akan membawa murid ke bengkel atau makmal. Bilangan murid dalam satu masa hendaklah tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Murid perlu mengikut kedudukan yang telah disediakan di dalam bengkel atau makmal mengikut SOP. Pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka supaya dapat menghasilkan pengudaraan yang baik. SOP di bilik guru. Kedudukan meja guru di dalam bilik guru telah disusun mengikut SOP. Guru-guru perlu mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter apabila berurusan dengan guru lain. Bilik guru akan disanitasi secara berkala setiap hari untuk memastikan kebersihan ruang kerja. Laluan pergerakan keluar sekolah. Pergerakan murid keluar sekolah adalah dengan menggunakan laluan yang sama seperti murid masuk ke kelas. Murid akan turun menggunakan tangga A dan menggunakan laluan sebelah dalam kantin menghala ke kafe guru SMKTC. Hanya pintu A dan pintu B sahaja yang boleh digunakan untuk murid keluar sekolah.